Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa sebelum merenungkan firman Tuhan. 听到之前，我们先低头祷告。 Tuhan Bapa di surga, pada malam hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan terus-menerus kami alami, kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan itu terbukti Tuhan ketika kami sebagai saudara seiman, sebagai anak-anak Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama pada malam hari ini untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sadar ini adalah anugerah Tuhan bagi setiap kami. Bapa di surga, pada saat ini kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh rindu Bapa, Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami sungguh rindu Bapa, isi hati-Mu Engkau nyatakan kepada setiap kami. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mendengar isi hati Tuhan, dan kami juga semakin mengasihi Engkau dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami serahkan untuk waktu perenungan firman ini kepada Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, dan juga setiap kami yang hadir, kami juga bisa menerima firman Tuhan, kami juga bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Terpujilah Bapa di surga, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara. 在这的大家平安。 Saudara, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema rendah hati berdoa. 今天晚上我们将学习一个主题，就是谦卑祷告。 Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. 今天的经文取自于历代志下7章14节。 Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia, kemudian akan diterjemahkan di dalam bahasa Mandarin. 我先用印尼文读，然后用中文读。 2 Tawarik 7 ayat 14, demikian firman Tuhan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. 这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。 Setelah demikian firman Tuhan yang kita baca, kiranya setiap kita bisa membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. 但愿我们所读的经文，我们也可以实行在我们每一天的生活里。 Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jikalau kita melihat gambar yang ada di slide, ini tempatnya di mana kira-kira saudara-saudara? 如果我们看 PPT 的这个图片，这个大概是哪里呢？ Tempatnya di mana saudara? 这在哪里呢？ Yang pasti bukan di Medan, Bapak Ibu Saudara ya. 这一定不是棉兰。 Saudara, ini sebuah tempat yang berada di Pyongyang, yaitu ibu kota dari Korea Utara. 这就是平壤，就是朝鲜的首都。 Saudara, apa yang kita pikirkan ketika kita mendengarkan Korea Utara? 如果我们讲到朝鲜的时候，我们会想到什么呢？ Pasti yang kita pikirkan ada berbagai macam. 我们可能会想到很多的事情。 Mungkin kita berpikir bahwa negara Korea Utara adalah negara yang diktator. 可能我们能看到朝鲜是一个他的总统很有一个霸道的一个总统。 Dan mungkin kita juga berpikir bahwa negara Korea Utara adalah sebuah negara di mana agama Kristen sulit ada di sana. 然后基督徒也不被允许的一个国家。 Dan faktanya memang begitu Bapak Ibu Saudara. 事实也是如此。 Beberapa waktu yang lalu ada berita yang gempar di media sosial. 早先呢，有一个很热门的一个新闻，就是 Bagaimana seorang bayi yang 2 tahun usianya dihukum penjara seumur hidup karena orang tuanya kedapatan membawa Alkitab. 有一个只是2岁的婴儿被终身判死刑，因为他的父母亲带有圣经。 Saudara, berita ini adalah berita di tahun 2023. 这是2023年的一个新闻。 Berarti sampai sekarang kita melihat bahwa di sana itu sangat sulit untuk kekristenan masuk ke dalamnya. 我们可以看到，基督教是很难进入朝鲜的。 Tapi ini berbeda beberapa tahun sebelumnya Bapak Ibu sekalian. 但是以前不是这样的。 Pada tahun 1907 ada revival, ada kebangunan rohani yang begitu besar di kota Pyongyang.
在那个时候，就是1907年，在这个平壤呢，发生了一个很大的属灵复兴。Saudara, pada saat Korea belum terbagi menjadi dua antara Korea Utara dan Korea Selatan, maka pernah terjadi kebangunan rohani yang besar tahun 1907. 当韩国还没有分成南韩还有朝鲜的时候，曾经发生过一个很大的属灵复兴。Kebangunan besar ini terjadi adalah ketika para pemimpin gereja melihat gereja-gereja pada saat itu mengalami yang namanya kekeringan rohani. 当时的属灵领袖呢，看到当时的基督徒发生了很大的一个属灵的饥渴。Bukan hanya gereja mengalami kekeringan rohani, tetapi masyarakat di Korea pada saat itu hidup dengan tidak bermoral. 当时的社会呢，也是活在一个道德败坏当中。Sehingga pemimpin-pemimpin gereja berseru untuk memberikan dukungan, untuk menyatukan umat dalam sebuah persekutuan doa. 所以当时的宗教领袖呢，就启发了信徒们，开了一个祷告会。 Lalu dimulailah di kota Pyongyang ini bagaimana ada persekutuan doa yang besar, ada puluhan, ada ratusan orang di sana untuk berdoa kepada Tuhan. 然后就在这个平壤有一个祷告会，有上百个、上千万个的信徒来祷告。 Pemimpin-pemimpin gereja mengajak umatnya untuk berseru kepada Tuhan, untuk rendah hati berdoa, bertobat sungguh-sungguh dan meminta Tuhan memulihkan negeri mereka. 宗教领袖呼吁基督徒们都来祷告，谦卑自己，让上帝恢复他们的国家。 Saudara, ketika persekutuan doa dengan sekian banyak orang berlangsung, 当祷告会那么多人的时候， ada seorang pemimpin yang berdiri paling depan. 有一个领袖站在最前面， Secara terbuka dia mengaku dosa di hadapan Tuhan sambil menangis. 他在当众的面前流泪的认罪。 Dengan rendah hati dia berdoa kepada Tuhan meminta pertobatan. 他谦卑的向上帝祷告忏悔。 Dan apa yang dia lakukan diikuti oleh seluruh umat pada saat itu. 他做了这样的事，然后信徒们也跟着他这样做。 Setelah akhirnya seluruh umat dan bahkan di seluruh Korea pada masa itu ikut apa yang dilakukan oleh pemimpin gereja ini. 当时所有的信徒，甚至所有的韩国都跟着他这么做。 Mereka semua dengan rendah hati datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa, berbalik dari yang jahat, dan percaya penuh kepada Tuhan. 他们谦卑的忏悔，来到上帝的面前，承认他们的罪，悔改认罪。 Dan yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ada ribuan orang-orang Korea pada masa itu yang bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 当时韩国就有几千个的人信主忏悔。 Saudara, apa yang kita lihat di dalam Pyongyang yang tahun 1907 ini? 我们看到在1907年发生在平壤的事件， Ini sama persis seperti di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. 就好像发生在历代志下7章14节的事。 Di mana ketika umat Tuhan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan dan memulihkan negeri mereka. 当上帝的子民谦卑的懊悔来到他的面前祷告的时候，那么上帝就会赦免他们，恢复他们的国家。 Saudara, saya ingin kita bersama-sama melihat sedikit konteks dari 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. 我要大家来看历代志下7章的背景。 2 Tawarik 7 ayat 14 ini masih berkaitan dengan bagaimana Salomo sudah selesai membangun bait Allah. 这段经文有关所罗门建好圣殿之后的事。 Ketika Salomo sudah membangun bait Allah, maka Salomo memberikan persembahan dan kemudian Salomo berdoa bersama dengan umat kepada Allah. 当所罗门建好圣殿的时候，他就献祭，和上帝的子民一起向上帝祷告。 Dalam 2 Tawarik 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga terlihat bagaimana api turun dari langit dan kemuliaan Allah ada di dalam bait Allah Salomo. 在历代志下7章1到3节的时候，我们能看到上帝的火降下，并且上帝的荣耀充满了圣殿。 Saudara, ini menunjukkan bahwa doa Salomo, doa semua umat itu diterima oleh Allah. 这代表了所罗门的祷告，还有子民的祷告都被上帝接纳了。 Dan kemudian di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22, maka terlihat bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari. 然后在11节到22节那边说了，在晚上的时候，上帝如何向所罗门显身。
Dan di dalam peristiwa itu Tuhan memberikan nasihat kepada Salomo. 当时上帝也给了所罗门警告， Salah satu nasihatnya adalah di dalam ayat yang ke-14 yang kita baca tadi. 上帝的其中一个劝勉就是我们刚才所读的14节， Yaitu ketika umat Allah jatuh ke dalam dosa, 就是当上帝的子民陷入最终的时候， maka mereka datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, dengan berbalik dari yang jahat, maka Tuhan akan memulihkan negeri mereka. 如果他们诚心谦卑的来到上帝的面前，那么上帝就会饶恕他们，并且复兴恢复他们的国家。 Saudara, inilah doa yang rendah hati di hadapan Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，这就是所谓的在上帝的面前谦卑的祷告。 Dan doa yang rendah hati inilah yang dikabulkan oleh Tuhan. 这样谦卑的祷告就是蒙上帝应允的祷告。 Oleh karena itu dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 kita melihat bagaimana umat sungguh-sungguh rendah hati berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan dengan memulihkan negeri mereka. 然后在历代之下7章14节的时候，我们可以看到上帝应允了他们的祷告，然后恢复了他们的国家。 Saudara, dari sini kita ingin belajar bersama-sama bagaimana doa yang rendah hati itu. 然后我们要一起的学习所谓的谦卑祷告是怎么样的祷告呢？ Bagaimana doa yang rendah hati itu, Bapak Ibu Saudara? 谦卑的祷告是怎么样的祷告？ Yang pertama, 第一， doa yang rendah hati adalah doa yang sungguh bergantung kepada Tuhan. 谦卑的祷告必须要完全的依靠上帝。 Saudara, di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa ketika umat Allah sungguh-sungguh merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Tuhan akan memberikan pengampunan dan memulihkan negeri mereka. 在历代之下7章1到14节那边说，如果上帝的子民谦卑的来到他的面前祷告的时候，那么上帝会赦免他，然后恢复他们的国家。 Di dalam ayat ini terlihat bagaimana ketika umat Israel datang kepada Tuhan dengan rendah hati tanpa kesombongan, maka Tuhan akan mengabulkan doa mereka. 在这里我们可以看到，当以色列民来到上帝的面前谦卑祷告的时候，上帝就恢复了他们的国家。 Inilah doa yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu sekalian. 这就是上帝所想要的祷告。 Doa yang sungguh bergantung kepada Tuhan, yang sungguh berharap kepada Tuhan, yang sepenuhnya kita mengandalkan Tuhan dalam doa kita. 是完全依靠上帝、盼望上帝的一个祷告。 Saudara, seringkali ketika orang Kristen berdoa, mungkin mereka mengatakan mereka bergantung kepada Tuhan. 很多时候，当基督徒祷告的时候，他们会说他们是依靠上帝的。 Tapi pada kenyataannya mereka masih mengandalkan diri mereka, koneksi mereka, strategi mereka, dan lain-lain sebagainya. 但是事实上，他们还依靠自己，依靠自己的人脉、自己的能力等等。 Mereka tidak mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam doa mereka. 他们在祷告中没有真正的完全依靠上帝。 Mereka tidak sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan di dalam doa mereka. 他们在祷告中没有完全的相信上帝的能力。 Mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan berbuat sesuatu, akan mengabulkan doa mereka. 他们不相信上帝会应允他们的祷告。 Saudara, yang harus kita pahami bersama-sama ada satu prinsip di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. 我们必须要了解，在历代之下这段经文呢，有一个原则。 Doa yang rendah hati adalah doa yang penuh iman, yang penuh dengan penyerahan diri total hanya kepada Allah. 一个正确的祷告呢，谦卑的祷告，就是要全心全意依靠上帝的祷告。 Saudara, ada satu video yang mungkin bisa menggambarkan bagaimana kita seharusnya berdoa dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 有一段影片会告诉我们，我们应该如何全心全意的依靠上帝。当我们祷告的时候， Mari kita lihat video ini. 我们一起来观看。 Video yang singkat saja Bapak Ibu sekalian. 是一个非常短的影片， Tapi coba kita bayangkan kalau misalnya kita yang menjadi anak itu Bapak Ibu. 但试想一下，我们是那个婴孩， Kira-kira kita mau lompat gak? 我们要跳下来吗？ Mungkin kita nggak mau. 可能我们不要， Tapi anak itu mau Bapak Ibu sekalian. 但是那个孩子要这样做。 Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran anak itu? 在那个孩子的脑海中，到底浮现了什么呢？ Anak itu percaya sepenuhnya kepada bapaknya. 他完全的相信他的父亲，
Itulah doa yang bergantung kepada Bapa. 这就是完全依靠父神的祷告， Sungguh bergantung sepenuhnya kepada Allah. 完全的依靠上帝的祷告， Bukan keahlian kita, bukan kesombongan kita, bukan kemampuan kita, tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 不是靠着我们自己的能力、我们的骄傲等等，而是完全的依靠上帝。 Saudara, Tuhan tidak suka dengan doa yang ragu-ragu. 上帝不喜欢犹豫的祷告。 Di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai yang ke-7, firman Tuhan mengatakan demikian. 在雅各书1章6到7节，上帝说： Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. 只要凭着信心求，一点不疑惑，因为那疑惑的人就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人不要想从主那里得到什么。 Saudara, di dalam ayat-ayat ini jelas bahwa kita berdoa dengan ragu-ragu kepada Tuhan. 在这个段经文，我们可以看到，如果我们对上帝祷告的时候存着犹豫的心， Maka janganlah mengira kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. 那么我们就不会从上帝那里得到什么。 Artinya jelas bahwa Tuhan tidak ingin di dalam doa kita itu penuh dengan keraguan-raguan. 这代表了上帝不要我们在祷告中充满着疑惑。 Tetapi kita harus doa dengan sungguh-sungguh penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti akan berbuat sesuatu. 但是我们要带着信心向上帝祷告，相信上帝一定会为我们做工。 Kita harus berdoa dengan penuh keyakinan bahwa doa itu penuh dengan kuasa. 我们要有信心，要相信祷告是有能力的。 Inilah doa yang bergantung kepada Tuhan. 这就是依靠上帝的祷告。 Saudara, di dalam Alkitab diceritakan tentang satu raja 在圣经中有一位王， yang bernama Raja Hizkia. 就是西西家王。 Di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, 在列王记下20章1到6节， dikisahkan bahwa Raja Hizkia ini sedang sakit, Bapak Ibu sekalian. 那里说西西家王正在生病， Dan ketika Raja Hizkia sakit, datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia. 然后他生病的时候，以赛亚先知就到他那里去。 Lalu Nabi Yesaya mengatakan apa yang didapatkannya dari Tuhan. 然后以赛亚先知就告诉他，他从上帝那里得知的信息。 Nabi Yesaya mengatakan kepada Raja Hizkia bahwa dia tidak akan lama lagi untuk hidup. 先知以赛亚告诉他，他即将要离世。 Nabi Yesaya mengatakan bahwa sakitnya Raja Hizkia tidak mungkin bisa sembuh dan sebentar lagi Raja Hizkia akan meninggal. 他说他的病已经无药可救了，并且即将要离世。 Saudara, ketika Raja Hizkia mendengar hal itu, 当西西家听到这个消息的时候， dia langsung datang kepada Tuhan secara pribadi. 他直接亲自的来到上帝的面前。 Dia datang kepada Tuhan, dia meratap di tembok, di dinding, 他面向墙壁痛哭， dan kemudian dia berdoa dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. 然后他充满信心的向上帝祷告。 Dia berdoa meminta kesembuhan kepada Tuhan. 他求上帝医治他。 Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? 之后发生了什么呢？ Sebelum Nabi Yesaya keluar dari pintu istana, 在先知以赛亚出皇宫之前， Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya. 上帝对以赛亚先知说了话。 Tuhan ingin Yesaya menyampaikan kepada Raja Hizkia 上帝想他告诉西西家王， bahwa Tuhan mendengar doa Hizkia dan Hizkia usianya diperpanjang selama 15 tahun. 上帝垂听了西西家的祷告，然后他的生命也延长了15年。 Saudara, di sini kita melihat bagaimana doa Hizkia adalah doa yang sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 我们在这里可以看到，西西家王的祷告是完全依靠上帝的祷告， Dan Tuhan mengabulkan doa Hizkia. 而上帝应允了西西家王的祷告。 Saudara, seorang misionaris bernama Hudson Taylor, 有一位宣教师就是戴德森， dia mengatakan seperti ini. 他曾经说过， Berusahalah seakan semuanya bergantung padamu, berdoalah seakan semuanya tergantung kepada Tuhan. 工作时尽力而为，仿佛一切都靠自己；祷告的时候要恳切，好像一切都取决于上帝。
Di dalam kutipan ini Hudson Taylor ingin mengajarkan kepada kita 在这段话，戴德生要告诉我们， bahwa ketika kita berdoa, kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 当我们向上帝祷告的时候，我们必须要完全的依靠上帝。 Dan bukan hanya Hudson Taylor, 不只是戴德生， seorang bernama Charles Spurgeon juga mengatakan demikian. 舍布真也曾经说过， Doa adalah pengakuan bahwa kita tidak bisa melakukannya sendiri. Semakin kita merasa lemah, semakin kita perlu berdoa. Kekuatan dalam doa datang dari kebergantungan kepada Tuhan, bukan dari kefasihan kita. 祷告是承认我们自己无能为力，我们越感到软弱，就越需要祷告。祷告的力量来自于对上帝的依靠，而不是我们自己的口才。 Saudara, Spurgeon mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berdoa bergantung kepada Tuhan, 舍布真教导我们，当我们祷告依靠上帝的时候， maka ada kekuatan di dalam doa itu. 那么我们的祷告就有能力。 Dan itulah doa yang bergantung kepada Tuhan. 这就是依靠上帝的祷告。 Saudara, ada seorang pendeta bersama dengan jemaatnya pergi membesuk ke sebuah rumah sakit. 有一位牧师和他的会友一起到一间医院探访。 Pendeta ini pergi bersama dengan seorang jemaat dan mungkin jemaat ini adalah tim pembesukan begitu. 他和一个会友去，可能这一位会友是一个探访员。 Mereka membesuk satu jemaat yang berada di satu rumah sakit. 他到一个医院去探访一个生病的会友。 Dan ketika masuk ke dalam ruangan pasien itu, 当他进入病房的时候， jemaat itu ternyata sudah mengalami sakit yang sangat parah. 那个会友原来已经病危了， Dan bahkan kata dokter hidupnya sudah tidak lama lagi. 甚至医生说他已经活不久了。 Saudara, pendeta ini bersama dengan jemaat bersatu hati berdoa di dalam ruangan pasien itu. 然后这位牧师呢和他的会友一同的为这位病人祷告。 Mereka mendoakan jemaat itu agar jemaat itu bisa disembuhkan oleh Tuhan. 他们祷告求上帝医治这位病人。 Mereka berdoa agar ada mujizat yang terjadi sehingga pasien ini bisa sembuh. 他们祷告让奇迹可以发生，好让这个人可以得到医治。 Kemudian doa selesai. 然后祷告好了， Lalu mereka keluar dari ruangan pasien. 然后他们从病房中出去了。 Saudara, apa yang terjadi di luar ruangan pasien itu? 在病房外面发生了什么呢？ Jemaat itu berkata kepada pendeta, 那个会友对牧师说 kayaknya sulit sekali sembuh orang itu ya. 这个人可能已经不能救了， Kayaknya nggak mungkin sembuh lah orang itu. 不可能能救了这个人。 Saudara, padahal di dalam kamar doa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. 刚才他才在病房里面诚心诚意的向上帝祷告， Meminta penyembuhan bahkan mujizat daripada Tuhan. 求上帝显奇迹医治这个人。 Tapi di luar ragu-ragunya luar biasa. 但是他在病房外面却犹豫了， Saudara, doa ini adalah doa yang tidak bergantung kepada Tuhan. 这就是没有依靠上帝的祷告。 Ketika kita berdoa, kita harus yakin dengan doa kita. 当我们祷告的时候，我们要对我们的祷告有信心。 Karena jikalau kita doa dengan ragu-ragu, itu seperti di dalam Yakobus 1 ayat 6-7 tadi. 如果我们祷告存着疑惑的心，就好像雅各书刚才所说的， Di mana jikalau kita berdoa dengan bimbang, kita tidak akan menerima apa-apa. 如果我们带着犹豫的心去祷告，那么我们就得不到什么。 Kita harus berdoa dengan yakin, Bapak Ibu sekalian, 我们要有信心的去祷告， bahwa Tuhan akan bekerja. 上帝必定会做工。 Sekalipun nanti hasilnya mungkin berbeda dengan apa yang kita inginkan. 虽然可能上帝所做的和我们所要的不一样， Itu adalah kedaulatan Allah. 那是上帝的主权。 Tetapi yang paling penting ketika kita berdoa, kita jangan berdoa dengan ragu-ragu. 但是最主要的是，我们祷告的时候，我们不要带着一个犹豫的心。 Itulah doa rendah hati yang bergantung kepada Tuhan. 这就是谦卑、完全依靠上帝的祷告。 Bagaimana dengan yang kedua, Bapak Ibu sekalian? 第二点是什么呢？ Doa yang rendah hati adalah doa yang sungguh harus diikuti dengan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. 一个正确的祷告必须伴随着圣洁的生活。 Saudara, di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14, 亲爱的弟兄姐妹，在历代志下7章14节， di sana dikatakan jikalau umat Allah jatuh ke dalam dosa, kemudian mereka berbalik dari jalan-jalan yang jahat, Tuhan akan mengampuni mereka dan memulihkan negeri mereka.
那边说了，如果他的子民陷入了罪中，但是他们最后悔改了，他们也信主了，那么上帝必定会恢复他们的国家。Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika umat Allah sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, dimurnikan, disucikan, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab doa itu. 这意味着，当上帝的孩子们犯罪的时候，来到上帝的面前忏悔、悔改的时候，那么上帝必定会赦免他们，恢复他们，给他们圣洁的生活。Saudara, Tuhan tidak suka dengan doa-doa dari orang-orang percaya yang lahir dari kehidupan di dalam dosa. 上帝不喜悦那些活在罪中的人的祷告。Dalam Mazmur 66 ayat yang ke-18, 在诗篇66章18节说。 di sana dikatakan, seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. 我若心里存着恶念，主必不听。 Saudara, doa-doa yang lahir dari kehidupan kita yang penuh dengan dosa, 如果我们的祷告是来自于我们充满罪的生活， itu adalah penghalang doa kita terhadap Allah. 这就能阻挡我们的祷告。 Doa yang lahir dengan penuh kepura-puraan daripada kita, dengan penuh kemunafikan daripada kita, 如果我们祷告很虚假、很虚伪， maka doa itu akan menjadi doa yang sia-sia. 那么那些祷告就会变成突然的。 Sebaliknya, 相反的， doa yang muncul dari kehidupan yang dipersembahkan bagi Tuhan, 如果我们的祷告是来自于献给上帝的生命， penuh pertobatan dan komitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, 充满了懊悔，然后节制，要在上帝的面前活得圣洁， maka doa-doa itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. 这就是上帝所喜悦的祷告。 Saudara, di dalam Yesaya 38 ayat yang ketiga, 在以赛亚书38章第3节， di sana Yesaya berkata kepada Tuhan, 以赛亚对上帝说： Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. 耶和华，求你纪念我在你面前怎样存完全的心，按诚实行事，又做你眼中所看为善的。希西家就痛哭了。 Saudara, tadi kita melihat bahwa Raja Hizkia berdoa dengan sungguh keyakinan kepada Tuhan. 刚才我们已经看了，希西家王是带着一个充满信心的心向上帝祷告。 Tetapi bukan hanya itu yang Hizkia lakukan, Bapak Ibu sekalian. 但希西家王做的不仅如此， Dalam kehidupannya selama ini, Raja Hizkia ternyata hidup kudus di hadapan Tuhan. 他向来在上帝面前的生活是圣洁的。 Sehingga ketika dia hidup kudus di hadapan Tuhan dan kemudian dia berdoa dengan sungguh bergantung kepada Tuhan, doa itu dikabulkan oleh Tuhan. 当他一向以来在上帝的面前过着圣洁的生活，当他全心全意的依靠上帝祷告的时候，上帝就应允他的祷告。 Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika Raja Hizkia datang kepada Tuhan, dia meminta penyembuhan, maka Tuhan mengabulkan dengan memperpanjang usia Hizkia sampai 15 tahun lagi. 所以当希西家王来到上帝的面前求医治的时候，上帝就应允他，并且加添给他15年的时间。 Saudara, ini sesuai dengan janji firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. 这就如在上帝所应许记载在雅各书5章16节说的， Di mana dikatakan doa orang benar besar kuasanya. 一人祈祷所发的力量是大有功效的。 Saudara, seorang bernama Leonard Ravenhill mengatakan demikian. 有一位名叫 Leonard Ravenhill 的人说过， Orang yang merasa cukup tidak akan berdoa, orang yang merasa puas diri tidak akan berdoa, orang yang merasa diri benar tidak mampu berdoa. Untuk menjadi pribadi yang berdoa, kita harus terlebih dahulu menjadi kudus. 自足的人是不祷告的，自我满足的人是不会祷告的，自以为义的人更无法祷告。若要成为一位祷告的人，我们必须成为圣洁的人。 Saudara, Ravenhill mengatakan bahwa ketika kita ingin berdoa, maka kita perlu kudus di hadapan Tuhan. Ravenhill 说，如果我们要祷告，我们必须在上帝的面前是圣洁的。 Dan ini sama juga seperti yang dikatakan oleh Spurgeon. 就好像史布真也说过， Dia mengatakan jika kita ingin berdoa dengan penuh kuasa, kita harus berdoa sebagai orang yang kudus. 他说，如果我们想要祷告有能力，那么我们必须以圣洁人的身份向上帝祷告。
Saudara, Spurgeon juga mengajarkan kepada setiap kita bahwa ketika kita ingin datang kepada Tuhan, kita harus hidup dengan kehidupan yang kudus. 这部箴也教导我们，当我们要来到上帝的面前，我们就必须过着圣洁的生活。 Saudara, coba kita bayangkan ada sebuah pipa kotor yang di dalamnya penuh dengan karat dan kotoran-kotoran. 你们想象有一个很肮脏的水管，里面充满了泥土，还有铁锈等等。 Saudara, sumber airnya jernih, bersih sekali. 可能它的水源是很优质、很清洁的， Tetapi ketika masuk ke dalam rumah melalui pipa-pipa yang kotor itu, 当它这个水被输送到家中，透过这个肮脏的水管的时候， maka air yang kotor itu tentu tidak layak digunakan oleh manusia. 那么那个肮脏的水是无法使用的， Air itu tidak mungkin bisa diminum 我们也无法喝这个水， dan tidak bisa digunakan untuk yang lainnya. 我们也不能用它来做任何的事。 Saudara, demikian juga di dalam kehidupan rohani kita. 在我们的属灵生活里面也是一样的。 Ketika hidup kita penuh dengan dosa, 当我们的生活充满了罪恶的时候， kita ingin berdoa kepada Tuhan, 当我们想要向上帝祷告的时候， maka tidak mungkin doa itu murni di hadapan Tuhan. 那么我们的祷告在上帝的面前不可能是洁净的， Karena doa itu lahir dari kehidupan kita yang dalam dosa ini. 因为那个祷告是来自于我们充满罪恶的生命。 Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, 所以弟兄姐妹， kita perlu terus hidup kudus, hidup benar di hadapan Allah. 我们必须在上帝的面前过着圣洁的生活。 Inilah doa yang rendah hati Bapak Ibu sekalian. 这就是谦卑的祷告。 Doa yang rendah hati bukan hanya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, 谦卑的祷告不只是我们完全的依靠上帝， tapi kita juga harus menjaga kekudusan hidup kita. 但是我们也必须过着圣洁的生活。 Seperti apa yang Tuhan sampaikan di dalam ayat yang kita baca tadi di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. 就好像上帝在刚才历代志下7章14节所说的， Ketika umat Tuhan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan bergantung kepada Tuhan, 当上帝的子民来到他的面前，完全的依靠他的时候， dan mereka juga berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, 他们也转离他们的恶行， maka Tuhan akan mengabulkan doa mereka. 上帝必垂听他们的祷告。 Demikian juga dengan Raja Hizkia. 西西家王也是如此。 Ketika Raja Hizkia berdoa dengan sungguh bergantung kepada Tuhan, 当西西家王祷告完全依靠上帝的时候， dan kehidupan Raja Hizkia juga adalah kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan, 他的生活也是在上帝面前是圣洁的。 maka doa Hizkia dikabulkan oleh Tuhan. 那么上帝就应允了他的祷告。 Saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini. 让我们每个人都能从今天的经文学习。 Rendah hati di dalam berdoa adalah ketika kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. 我们谦卑的祷告，就是我们完全依靠上帝的祷告。 Dan rendah hati di dalam berdoa adalah ketika kita hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan. 谦卑的祷告，就是在上帝的面前过着圣洁的生活。 Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. 我们低头祷告。 Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Kami belajar Tuhan bagaimana Tuhan ingin doa yang kami naikkan kepada Tuhan adalah doa yang penuh dengan kerendahan hati, di mana kami tidak bergantung kepada kekuatan kami, di mana kami tidak bergantung kepada kesombongan kami, tapi kami sungguh bergantung kepada kuasa Tuhan, kepada kekuatan Tuhan, kepada anugerah Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa melakukan firman ini. Kami sadar tidak mudah untuk melakukannya Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan setiap kami yang hadir. Kiranya setiap kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga bisa menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.